A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Insyaallah pagi ini Ana diminta untuk berkongsi kalau yang dalam jemputan tu disebut sebagai apa, sifat-sifat murabbi yang berjaya. So ada dua keyword yang Ana rasa penting dalam phrase tu lah. Satu murabbi tu sendiri dan satu berjaya. InsyaAllah sefaham Ana masa yang dalam jemputan tu lah, masa daripada pukul 10 hingga 11.30. So kita ada sejam setengah insyaAllah. Sepanjang sesi ni, sekiranya ada apa-apa yang rasa perlu diperjelaskan, ada persoalan yang timbul pada mana-mana perkara yang disebut, poin yang disebut, boleh terus tak kisahlah sama ada angkat tangan ke di ruangan chat tu pun boleh tulis insya-Allah. Terutamanya bagi benda yang perlu di penjelasan segeralah, kerana perkongsian pagi ni dia akan dia ada flow dia, dan sekiranya ada perkara yang tidak jelas, dia mungkin akan mengganggu sama ada kefahaman ataupun penerimaan poin-poin yang seterusnya, insya-Allah. Jadi pada pagi ini alhamdulillah. So Ana mulakan dengan overview apa elemen-elemen yang Ana akan cuba sampaikan, bermula dengan definisi berjaya itu sendiri. Sebab tajuknya ataupun konteks perbincangannya ialah berjaya, dan seperti mana yang tadi Taufik sebut, dah nak posisi yang mendengar hari ni, kalau difahami tadi, yang tinggal nak skor dan so berjaya untuk skor tu gambarannya bagaimana. So itu satu perbincangan lah. Dan siapa yang pernah dengar Ana menyampaikan sebelum ni, biasanya memang Ana suka bermula dengan the bigger picture lah, sebelum kita masuk kepada konteks kita yang spesifik. So gambaran terbesar sebenarnya kejayaan tu dalam konteks bagaimana kita berjaya sebagai khalifah. Of course point ni akan directly related dengan diri kita sendiri, masing-masing kita semua, dan juga setiap individu, para pelajar, para murid yang kita bawa. Dan kemudiannya dalam konteks khalifah tu dan pengoperasiannya, satu contoh yang kita tak dapat lari ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bagaimana kita memahami pengoperasiannya dalam contoh yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya hopefully kita dapat relate dan kaitkan dengan diri kita dalam konteks pagi ini. Sefaham mana adalah sebagai murabbi di sekolah kepada para pelajar, dan in the end hopefully akan direlate lah dengan kefahaman semua yang atas tadi tu. So apa sifat, sebab tajuknya kata sifat so apa sifat-sifat ataupun apa kriteria ataupun apa perkara yang kita perlu ada ataupun consider ataupun lihat untuk menjadi murabbi yang berjaya kepada anak-anak ataupun adik-adik, para pelajar, murid di sekolah insya-Allah. Okey, so Ana mulakan dengan perkara yang pertama lah. So kita akan berkisar kepada definisi. Kita akan bermula dengan definisi. Kita cakap pasal apa pagi ni insya-Allah. Pertamanya, bila kita sebut murabbi, kan, bila kita sebut murabbi, Ana yakin semua pernah dengar lah perkataan, sebab perkataan itu ada perkataan Arab, apa maksud dia, tarbiyah dan sebagainya. Secara umumnya kita sebagai murabbi memainkan peranan untuk membina mutarabbi kita ataupun anak usrah kita untuk mencapai objektif dan target-target yang tertentu. Secara konsepnya begitulah. So bila kita kata kita berjaya, kita akan pergi kepada berjaya tadi, tapi maksudnya fungsi kita, peranan kita adalah membawa individu-individu yang di bawah tanggungjawab kita ni, daripada dia sekarang kepada dia yang kita mahukan pada penghujung proses itu. So itu peranan kita. Of course secara spesifik, so bagaimana apa kemenjadian yang nak dicapai pada peringkat sekolah dan sebagainya, kita akan sampai di hujung penyampaian nantilah. Tetapi gambarannya kita akan bercakap tentang kita-kita yang ada
objektif tertentu yang kita nak capai kepada individu-individu yang kita bawa, dan kita memainkan peranan tersebut. Dan bila kita cakap pasal kejayaan pula, so dekat sini kita perlu perbincangan lah, bagaimana gambaran kejayaan itu. Dan perbincangan untuk define, untuk mendefinisikan kejayaan ni, dia jadi satu perbincangan yang panjang. Kalau kita tengok overview tadi, actually lebih daripada separuh yang kita akan bincangkan adalah untuk mendefinisikan sebenarnya kat mana kejayaan tu, dalam bentuk apa. Dia jadi satu naratif yang panjang. Mungkin bagi sebahagian daripada kita yang ada pagi ini adalah satu pengulangan ataupun akan dengar kembali banyak daripada elemen ini. Hopefully dia menjadi satu orang kata apa, pemantapan lah kepada apa yang kita sedia faham, untuk reminder, untuk refreshment, hopefully untuk rejuvenate ataupun meremajakan orang kata usaha kita yang akan datang, insyaAllah. Bagi yang tak pernah dengar, so mana-mana poin yang rasa macam perlu penjelasan lanjut, mohon boleh secara langsung kemukakanlah persoalan ataupun apa yang tidak jelas, insyaAllah. Bila kita kata definisinya macam mana, so mendefinisikan benda ni lah akan memakan masa, kerana kita perlu bermula dengan at the very end apa dia. So salah satu daripada 7 habit, kalau kita kata karakter habit ni apa bahasa Melayu, sifat-sifat yang telah menjadi sifat seorang yang in the end akan berjaya, salah satunya ialah dia bermula dengan kejelasan di hujung nanti apakah ia. So dalam konteks kita perbincangan pagi hari ini pun amat penting perkara ini, insyaAllah. Okey, kita harapnya kita sedar bahawa kalau yang disebut tadi oleh Taufik tadi pun, adik-adik yang kita bawa ni ataupun anak-anak yang kita sedang bawa ni, mereka telah melalui, kalau tadi daripada sekolah rendah, daripada tingkatan 1, 2, 3 dan sampai ke 4, 5, dan sebenarnya lepas ni pun dia akan ada di IPT dan seterusnya. So setiap fasa ini dia bersambung. Dan bila kita menyedari hakikat ini, kita kena faham bagaimana setiap kepingan puzzle ini bercantum menjadi satu puzzle yang besar. So perbincangan ini jadi kritikal sebab sekiranya kita tidak sedar kita sebenarnya satu keping puzzle yang bersambung dengan puzzle sebelum dan selepas, dirisaukan apa yang kita buat tu tidak mendapati apa yang diperlukan. Jadi perbincangan pagi ini akan menyentuhlah bagaimana puzzle yang besar tu bagaimana, dan kita nak tengok puzzle yang kita sedang usahakan sekarang ni di mana, dan bentuknya bagaimana yang perlu supaya dia boleh bersambung dengan cantik dengan puzzle yang seterusnya nanti, insyaAllah. Dan akhirnya kalau semua ini berjalan dengan cantik, kita akan dapat hasilkan hasil yang diharapkan di hujung nanti, insyaAllah. So anak akan bermula dengan yang paling basic lah. Bukan sahaja kita, tetapi anda yakin murid-murid yang kita bawa pun, pelajar yang kita bawa pun, kalau kita tanya soalan, skema soalan apakah tujuan kita diciptakan dan sebagainya, salah satu jawapan, dan mereka pasti boleh memberikan dalil juga pun, adalah tugas khalifah yang berdasarkan daripada ayat dalam surah Al-Baqarah itu kan. So anda akan bermula di sini kan. So at the end of the day, apa yang kita sedang buat ni adalah membentuk individu, kriteria dia, sifat-sifat dia, kualiti dia dan sebagainya, supaya at the end of the day, di hujung nanti dia mampu menjalankan tugas khalifah sepenuhnya dengan jayanya, insyaAllah. So itu gambaran besarnya lah. Bila kata zoom out habis, segala apa yang kita buat kan, kalau semua antum di sekolah, kalau pagi ni di sekolah Hidayah lah, kalau anak di IPT, specifically di UAE Gombak dan yang lain-lain, maknanya dalam setiap piece of puzzle, setiap kepingan puzzle ni sebenarnya at the end of the day, salah satu elemen terbesar yang kita cuba usahakan ialah mereka yang melalui proses ini akan mampu menjalankan tugas khalifah ni. So bila kita melihat adik-adik ni, dalam bayangan kita sepatutnya, bila kita begin with the end in mind, kita dah terbayang dia akan in the end menjadi seorang khalifah yang berjaya.
seorang khalifah yang berjaya melaksanakan tugasnya sehingga tercapai apa yang sepatutnya khalifah capai. Gambaran tu penting supaya bila kita faham benda tu baru kita boleh faham. So pada fasa yang kita bawa ni, piece puzzle kita ni, kita kena buat apa, sampai ke peringkat mana supaya dia bersambung dan bersambung insya-Allah. Okey. So sebelum kita sampai ke piece kita tu, kita kena dapat gambaran besar dulu lah. So apa sebenarnya bila kita melihat murid pelajar kita ni, adik-adik kita, anak-anak kita ni, kita dah terbayang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan dia sepatutnya jadi apa. Harapnya kita dah ada bayangan lah, kalau tak sedetail pun gambaran besar, gambaran umum dia buat apa, dia mampu buat apa, dia istiqamah buat apa, dan dia berjaya buat apa insya-Allah dalam konteks khalifah. Dalam Islam, khalifah ini adalah satu benda yang Allah sendiri sebut, dan kita familiar dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Dalil ni even anda yakin di dalam silibus yang adik-adik kita pun, anak-anak kita pun boleh jawab. Tapi satu persoalan besarnya ialah, boleh bayang tak karakter-karakter yang actually menjalankan tugas ini? Apa kriteria dia, apa yang dia buat? Specifically apa role dia, apa responsibility dia? Pada anak, persoalan ni agak interesting sebab walaupun skema mengatakan, maknanya jawapan mengatakan tugas kita khalifah, semua orang kena jadi khalifah, tugas semua orang dan sebagainya. Setiap kali bila anda tanya, so gambaran kerjanya apa, tak kisahlah daripada sekolah mana mereka datang, bila sampai ke IPT, jarang yang dapat beri gambaran yang agak jelas lah. So sepatutnya kena buat apa. Walaupun dia kata Allah kata semua kita bila dia tanya adakah semua kita sepatutnya menjadi khalifah ataupun sebahagian sahaja, semua akan jawab semua. So khalifah kena buat apa? Biasanya jawapannya makin kabur dan kita masing-masing kena buat benda tu ke? Kebanyakan jawapan yang diberikan tu bukan jawapan yang boleh mewakili semua orang punya kerja. So itu agak interesting dan harapnya sebagai murabbi kita sendiri ada jawapan ini untuk diri kita sendiri, sebab sebelum kita nak kata benda ni kita nak turunkan, sepatutnya kita dah mengimani dululah kan? Dan kemudiannya kita mampu berkongsi dengan anak-anak, adik-adik kita insya-Allah. Adakah tugas ini tugas yang kabur? Sebab bila secara umum bila anda tanya, kebanyakan orang susah nak jawab khalifah tu buat apa sebenarnya. Dan kalau yang terbayang pun, dia terbayang sebagai contoh pemimpin negara dan sebagainya, yang title khalifah itu dan jawapan tu memberi, maknanya kalau kita tak boleh describe pun dia susah lah. So apa kejayaan tu, macam mana gambarannya, kita tak ada, maka tidak peliklah proses yang kita buat tu tak menghala ke mana-mana. Adakah sebenarnya peranan khalifah ini satu benda yang kabur? Sebenarnya dalam Al-Quran, specifically dalam surah ini sendiri, jawapan tu dah diberikan dalam surah Al-Baqarah sendiri. Cumanya dia jadi satu persoalan adalah sejauh mana kita mentadabbur surah Al-Baqarah tu lah, sejauh mana kita telah mentadabbur surah Al-Baqarah itu. Now, dalam surah Al-Baqarah ini, kalau kita ambil snapshot secara umum ni mungkin refreshment lah untuk kita semua yang dah sedia faham benda ni. Di awal surah Al-Baqarah, dan Al-Baqarah ni apa, 286 ayat kalau tak silap. Di awal-awal itu ada ayat 30 ini yang tertera ni, di mana Allah mendeklarasikan, kalau di dalam kisah ni kepada malaikat lah, bahawa Allah nak menjadikan khalifah. Dan kemudiannya ayat selepas itu terus Allah, ni boleh refer sendiri, dia tak ada dalam slide lah, tapi ni just snapshot benda kita dah maklum insya-Allah. Ayat selepas ini terus Allah cerita pasal Nabi Adam which is the first khalifah kan, first manusia dan first khalifah. Dan kemudiannya nabi-nabi seterusnya, umat seterusnya, dan cerita yang agak panjang sebenarnya berkenaan dengan Bani Israel. Cerita yang panjang tentang Bani Israel. Dan kemudiannya pada pertengahan surah Al-Baqarah, exactly tengah-tengah, which is 143 kan? Sebab surah Al-Baqarah 286, so tengah-tengahnya 143 ada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. So dalam surah ini
satu perbincangan kalau yang suka bincang berkenaan dengan mukjizat-mukjizat Al-Quran, dia ada perbincangan lah macam mana perkataan tengah ni tiba-tiba dia terletak pada exactly tengah-tengah surah. So ada perbincangan sebab bagi orang yang menulis buku memang kita boleh rancang perkara sebegitu tetapi bila kita faham Al-Quran ni bagaimana dia disampaikan, dia oral tradition bukan written tradition kan. Jadi untuk merangka benda tu dalam keadaan dia bukan turun seketul, tapi dia sedikit-sedikit lala dia jadi satu surah. Bagaimana benda itu berlaku dan diplan dan segala benda lain yang dia macam kebetulan quote unquote kebetulan yang menarik dan menimbulkan satu persoalan lah kan. Itu pembincangan pasal mukjizat ni. Maknanya mana mungkin seorang manusia boleh plan sebegitu rupa sepanjang Al-Quran Anyway, so kita biasa dengar mungkin insya-Allah ummatan wasata, umat pertengahan dan ada kat sini description umat pertengahan ni dia punya fungsi apa? Dekat sini dia sebut litakunu syuhada 'alan nas, sebagai syuhada kepada manusia. Dan Allah kata wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan Nabi SAW ataupun Rasul ke atas kamu itu sebagai syahid. Syahid dan syuhada tu benda yang samalah, cuma satu tu jamak. So ini satu declaration bahawa kerja kita apa kum tu merujukkan kepada kita semualah kan. Kita sepatutnya menjadi umat pertengahan dengan tugas syuhada. Dan itu kalau kita snapshot tadi so kita dah cakap daripada awal ayat 30 onwards tu cerita apa, dan akhirnya ada declaration ini pada pertengahan surah. Kalau kita reverse balik beberapa ayat daripada ayat ini, tadi ayat 143 ni 140 penutup kepada first part of surah Al-Baqarah kan? Kalau kita bahagikan Al-Baqarah ni kepada dua dan terbahagi kepada ayat yang tadi tu, ayat tadi tu mengemukakan satu shift daripada first chapter kepada second chapter. Penghujung first chapter tu ada ayat ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam kisah ini, so kita dah cakap tadi first half tu ada kisah daripada Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, dan ada kisah Bani Israel yang banyak kisah Bani Israel di situ. Dan dia ditutup di sini kan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menutup syahadah. So kita akan perasan satu benda yang menarik di sini ialah Allah kata benda ni juga seperti mana kita kata tadi, tugas kita dan tugas Nabi tadi syuhada atau mensyahid. Dan Bani Israel pun sebenarnya tugas asal dia sama juga, syahadah dengan tugas syahadah. Tetapi jenayah mereka ialah mereka menutup syahadah mereka. Mereka tidak menjalankan apa yang sepatutnya dijalankan dalam tugas syahadah mereka. Dan kemudian wamallahu bighafilin amma ta'malun. So ini cerita maksudnya Bani Israel dah dideclare gagal kerana mereka tidak melaksanakan tugas syahadah, mereka menutup syahadah mereka. Apa dia punya implikasi? Ayat 141 selepas itu ialah ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. So itulah diorang, umat yang telah dah lepas kan, Bani Israel itulah umat tu, laha ma kasabat, dia orang akan dapat based on apa yang dia orang telah buat kan. Walakum ma kasabtum. Kat sini transition yang menarik Allah cerita Bani Israel gagal buat tugas syahadah mereka. Itulah cerita dia orang, tutup buku, dia orang dapat balasan dia orang based on apa yang dia orang buat essentially. Dan sekarang walakum ma kasabtum, dan kamu pula akan dapat apa based on apa yang kamu buat pula. So dekat sini satu benda yang menarik lah dalam shift. Dan kalau kita baca selepas itu nak kata apa dalam konteks ayat 143 tadi, dia berkisar pemindahan kiblat sekejap, ada ke silap pasal pemindahan kiblat okey, tak ada. Dia pasal pemindahan kiblat. Dan quite interesting di situ, di mana signifikan pemindahan kiblat itu adalah bagi kita sekarang, kadang-kadang kita kata pemindahan menghadap solat saja.
Bab itu sebenarnya tidaklah menjadi satu isu kalau kita kata kenapa orang Bani Israel nak marah pula kita menghadap tempat lain kan. Tetapi signifikan pemindahan kiblat tu bila dideclare oleh Allah SWT adalah pemindahan capital city kalau kita kata itulah. Kalau bahasa orang putih orang kata every nation will have its capital city. Dan dengan declaration Allah SWT bahawa capital city sekarang telah berubah daripada Baitul Maqdis kepada daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tu kepada Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Dia signifies a new nation, a new nation. Dan kat situlah datang wa kadzalika dengan pemindahan kiblat inilah wa kadzalika ja'alnakum, kami menjadikan kamu ummatan wasata, umat pertengahan, litakunu syuhada, untuk menjalankan tugas syuhada itu syahid. So kerana maknanya pemindahan kiblat tu menggambarkan tertutupnya, terputusnya ataupun berakhirnya legasi Bani Israel dan bermulanya legasi yang baru dan kerana itulah Bani Israel tak puas hati dengan pemindahan kiblat itu. Okey. Dan selepas itu, selepas ayat pertengahan tu onwards, kita akan perasan banyak ayat-ayat hukum banyak ayat-ayat hukum. Sebagai sampel, ini kalau kita buka surah Al-Baqarah, agak kecil sebab dia nak disumbatkan semua page kat situ. Tapi ada 3 page yang nak petik di sini. Page ni page 28, page 27 sebelumnya dan page 34. Dan as a sample, satu ayat yang kita insya-Allah amat familiar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey. So kita tahu ayat tu menggambarkan ataupun menandakan kewajipan berpuasa. Kutiba. Kenapa kita kata wajib? Ada word kutiba di situ. So wajib berpuasa dan kita insya-Allah telah amalkan. Interestingly, sebelum sampai ayat ini, kita dah sebenarnya jumpa lagi satu kutiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. So kutiba alaikumul qisas. So dah ada satu kutiba. Kalau kita baca Quran, kita akan baca page 27 sebelum page 28. So sebenarnya kita akan jumpa kewajipan qisas sebelum kewajipan puasa. Dan ada lagi satu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. So actually kutiba al-wasiyah yang diwajibkan itu adalah wasiah kalau kita dah menghampiri maut dan ada peninggalan lah. So ada dua kewajipan dengan word kutiba yang sama sebelum kita akan jumpa kutiba alaikumus siyam. Berdasarkan survey yang Ana suka buatlah kepada para pelajar di IPT basically, ramai yang tak perasan benda yang sebegini dan pada Ana dia agak interesting lah. Especially kalau Ana phrasekan benda tu, biasa Ana tanya kenapa wajib di bulan Ramadan, especially kenapa kamu puasa wajib, kat mana jumpa? Dia boleh petik ayat ni sebab ayat ni bila masuk Ramadan je famous ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan tu nak tanya so kewajipan yang page sebelumnya, sebab ni dalam lembaran yang sama, ni page dan page yang sebelah-sebelah, ada dua kewajipan lain yang Allah sebut, buat dah ke? Dan ramai tak perasan pun ada kewajipan mana. So kebiasaan kita familiar dengan ayat ni tanpa membaca Al-Quran sebenarnya. So kalau kita baca Al-Quran dan tadabbur, kita akan jumpa benda ni. Dan page 34 ni agak ke belakang lah, kita akan jumpa lagi satu kutiba alaikumul qital. So di sini in short di sini kenapa Anda suka petik yang ini, kerana ayat word kutiba tu dia secara jelas, dan sebagaimana kita mengambil kutiba alaikumus siyam, dia kutiba yang sama kepada tiga aspek yang lain. Puasa ni signifies satu bentuk amalan antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kategori. Satu kategori lagi adalah kutiba alaikum al-wasiyah, yakni tanggungjawab kita, kewajipan kita kepada manusia yang lain. Satu lagi kutiba alaikumul qisas, ini kewajipan kita dalam memastikan sistem negara yang Allah tentukan. Dan satu lagi kutiba alaikumul qital, ini ada tanggungjawab beyond negara sebab isu perang ni adalah akan berlaku bila satu negara Islam telah tertegak dan dia berhadapan dengan negara yang menentang Islam. So dia isu international lah sebenarnya. So kita ada kewajipan dalam konteks kita dengan Allah, kita ada kewajipan kita dengan manusia lain, kita ada kewajipan dalam konteks negara, dan kita ada kewajipan dalam konteks international. Dan kalau kita baca keseluruhan second half of surah Al-Baqarah,
ayat-ayat yang menandakan kewajipan, walaupun di tempat lain banyak tak menggunakan word kutiba spesifik, tetapi kita faham, oh itu perlu dibuat, itu perlu buat. Contohnya ayat yang paling panjang dalam Quran tu pasal hutang kan. So bila hutang macam mana pula. So dan ayat yang lain-lain, kewajipan yang banyak. Bila kita nak gambarkan kat mana fitting ni dengan tugas tadi, bila kita sebut ayat 143 tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata kan. So kalau kita ambil nak mapkan wa kadzalika ja'alnakum, kami itu siapa? Kami itu Allah lah. Bila Allah sebut ja'alna, kami itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ja'alnakum, kum tu insya-Allah kita semualah. Bila kita relate, kita baca ni ja'alnakum, kamu ummatan wasata, umat pertengahan, litakunu syuhada, kita sepatutnya menjadi syuhada ala nas, kepada sekalian manusia. Wa yakunar rasul, dan Allah telah menjadikan rasul alaikum syahida, di atas kamu syahid. So dengan itu kita akan nampak macam mana kita ni ummatan wasata. Ini salah satu tafsir. Ummatan wasata ni ditafsir dalam macam-macam aspek, macam-macam gambaran. Ini salah satu yang ana suka share, sebab dia memberi gambaran yang agak senang untuk digambarkan dalam konteks macam mana kita faham, oh itulah fungsi kita sebagai ummatan wasata, dan dia directly menggambarkan itulah tugas khalifah. Ummatan wasata ni, kalau kita tengok gambaran ini, kat sinilah kita menjadi umat pertengahan di antara Rasul dan manusia. Dan Nabi telah jalankan tugas dia, sebab Nabi pertengahan antara Allah dan kita. So tugas Nabi bila dia telah melaksanakan tugas persaksian dia dan sampai kepada kita dengan jelas dan terang dan terbukti, tugas Nabi SAW telah pun terlaksana sebagai pertengahan antara Allah dan umatnya. Sekarang ni kita lah punya tugas, sebab kita menjadi umat pertengahan antara Nabi SAW yang telah menjalankan tugas dia ke atas kita, untuk kita melaksanakan kepada sekalian manusia di atas muka bumi ini. So sebagaimana Nabi SAW penghujung hayatnya, satu persoalan yang famous yang ditanya, tak silap masa haji perpisahan, adakah aku telah menyampaikan, adakah aku telah menyampaikan, dan para hadirin haji ketika itu persaksikan, sudah bahkan ya Rasulullah, dan Nabi kata ya Allah saksikan. Itu satu KPI lah, kalau bahasa management kita KPI, satu indikator apa soalan kita nak tanya. Kalau kita nak tanya kita dah buat kerja kita tak dalam konteks ini, Nabi SAW menanyakan soalan itu kepada umat Islam yang di depannya, yang masa kalau haji perpisahan tu Islam dah sampai ke seluruh semenanjung Arab dan ratus ribu yang dah datang haji kan. So Nabi SAW boleh tanya, aku dah sampaikan ke? Dan semua yang depan tu kata dah, dan Nabi kata ya Allah saksikan, essentially aku dah buat kerja. KPI nya sebab semua orang boleh saksikan aku dah buat kerja. So itu satu gambaran yang agak interesting, dan kadang-kadang bila, kalau anak personally bila fikirkan, amat menakutkan jugalah kan. Adakah kita sebelum kita mati kita boleh berkata benda sama, panggil semua jiran, panggil semua murid sekolah, parent, siapa-siapalah yang sekitar kita ni, adakah aku telah menyampaikan ke tak tahu pun apa yang aku sampaikan dan sebagainya. Kalau semua kata ya, bahkan kau telah menyampaikan, insya-Allah kita boleh kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saksikan aku dah buat kerja. So that's the KPI of tugas ummatan wasata, tugas khalifah, essentially. Adakah kita telah melaksanakan tugas kita? Satu tulisan, siapa yang pernah baca ataupun dengar kupasannya oleh Al-Maududi, ditulis Syahadatul Haq, yang mengupas exactly ayat ini, mengupas exactly ayat 143 itu. Dan dalam itu agak jelaslah gambar yang sama dalam kata dan kupasan yang berbeza lah, of course, dalam konteks ucapan yang dibukukan kemudiannya. Dan bila kita kata, sebab word syahid, word syuhada ni kalau bahasa kita saksi, witness, bahasa Inggerisnya witness. Saksi ni kerja apa? Kerjanya menjadi testimoni. Kalau dalam mahkamah, dia boleh kata aku yang menjadi saksi bahawa dia bersalah, dia memang buat benda ni. Tak, aku menjadi saksi bahawa dia tak ada kat situ dan sebagainya. Itu testimoni yang diberi oleh saksi. Dalam konteks tugas ini, dalam konteks surah Al-Baqarah tu, apa yang kita persaksikan, apa yang Nabi Muhammad SAW sendiri persaksikan adalah Islam itu sendiri. Kita mempersaksikan Islam. Dan sepatutnya kita begitulah, kita testify. Dan kalau kita
refresh, kita ucap apa dalam syahadah, kalimah syahadah, it's exactly that, asyhadu. Itu word yang samalah daripada root word syahid, syuhada ni kan. Asyhadu, aku, kalau bahasa Melayu kita translate, aku naik saksi, I testify. So that's exactly the word lah, dan that's exactly the function. Kau tak percaya, aku jadi saksi, Islam tu betul. That's essentially it. Dan satu kebahasan yang agak menarik kalau dalam Al-Maududi punya kata-kata tu adalah, oleh kerana Islam ni bukan hanya declare, ianya membuat orang baik contohnya, tetapi kalau kita tengok ayat tadi, dia ada isu memang karakter orang, dia ada isu kita dan manusia lain, dia ada isu kita dan negara, dan dia ada isu kita dan beyond negara, international level. Hence, pembuktiannya memerlukan testimoni di kesemua level itu juga. So kita ada tugas di level individu, kita ada tugas di level masyarakat dan negara dan beyond. So itu satu benda yang kita nak kena faham. Alright. Now, bila kita bincang semua benda ni dan kita baca second half of surah Al-Baqarah, kita mungkin akan rasa macam, wah, banyaknya tanggungjawab ni kan, boleh ke? Dan agak interesting, Allah memang tahulah apa yang kita akan mungkin terfikir bila kita tengok ini pun wajib, ini pun wajib, ini pun kena buat, ni kena buat, sistem negara macam-macam, sistem masyarakat macam-macam dan sebagainya. Kalau kita timbul persoalan, possible ke tidak? Basically Allah dah jawab dia dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. So agak menarik kat sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita baca dalam konteks surah, biasanya ayat ni diambil keluar, dan kita akan bincang dalam konteks tidaklah ada taklif atas diri kita kalau kita tak mampu. Tapi kalau kita baca dalam konteks surah, Allah kata ini tanggungjawab kamu. Okey, dengan ini, kalau ayat pertengahan tu kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dengan perubahan kiblat ni, kamu semua dah dideklar sebagai umat pertengahan. Tugas kamu syuhada 'alan nas. Apa nak kena buat secara spesifik? Macam-macam hukum hakam kena tegakkan, macam-macam isu antara manusia yang kena settle dan sebagainya. Wah, banyak responsibility kan. Dan kemudian kalau kita kata boleh ke? Bila Allah kata Allah tak adalah mentaklifkan, melainkan kamu mampu, kita akan faham macam, ya, kalau in other words, kalau bahasa kita, kalau kamu tak mampu, aku tak bagi tugas ni. Tapi the fact that aku bagi ni, aku tahulah kamu mampu. So dia ada implication begitu. Dan sebab tu setengah orang kata macam, kalau kita rasa kita tak mampu, in other words, nafsu kata aku tak mampu, tapi Allah kata kita mampu, kita nak percaya siapa je lah. So kat situ the fact that Allah bagi tugas ni kepada kamu, dan Allah takkan bagi tugas ni kalau kamu tak mampu. The fact that tugas ini diberi kepada kamu, maksudnya memang kamu mampulah. Aku tahu, Allah tahu. Dan kemudian at the end of the day, what's the essentially akhirnya apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. So basically dia ayat yang sama, phrasing yang sama dengan cerita Bani Israel. Allah kata okey, mereka fail kata syahadah kan. Mereka tak melaksanakan tugas syahadah mereka. Dia orang akan dapat based on apa yang dia buat. So sama kepada kita. Dia orang, so kisahnya sama. Allah bagi tugas kepada mereka, mereka sepatutnya jaga certain tanggungjawab. Dia orang fail, maka itulah pengakhir mereka. Kamu dah diberi tanggungjawab ini, kamu akan dapat based on apa yang kamu buat. So itu satu gambaran besar lah. Okay, so kalau kita dah tadabbur, ini just short form of tadabbur surah Al-Baqarah, maka tugas kita banyak. Second half surah Al-Baqarah tu, kalau kita kumpulkan, listkan apa yang kita kena make sure berlaku di atas muka bumi ni, dan itu tanggungjawab kita bersama. Banyak. Dan kita akan diadili based on apa yang kita buat. Okay, bila kita dah bincang, itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab. So kita tengah nak cuba define success tadi kan. Ni tak habis cerita lagi. Kita nak define, so success tu bagaimana? Mampu tak kita imagine apakah di hujung itu? Mampu tak kita imagine di hujung itu? Satu ayat yang agak menarik untuk describe perkara ini adalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ka dekat sini memang spesifik merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni aku kata wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. So kita familiar ayat ni. Cumanya kita nak gambarkan, okey, apakah gambaran
rahmatan lil alamin. Dan sebab kalau kita matchkan semua elemen tadi, tugas Nabi apa? Syahadah, khalifah apa semua tu. Dengan berjayanya melaksanakan tugas ini, akan lahirlah rahmatan lil alamin. So link dia begitu So kalau Nabi SAW berjaya melaksanakan tugas syahadah dia, tugas khalifah dia, maka rahmatan lil alamin akan tercapai. Dan Allah dah declare, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So memang Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin itu tercapai. So for sure Nabi berjaya laksanakan tugas ini dan Allah dah jamin rahmatan lil alamin selepas itu. Apakah gambaran rahmatan lil alamin? Satu benda yang agak menarik bila bincang rahmatan lil alamin ini adalah padahal satu silap tanggapan yang kadang-kadang timbul. Contohnya orang terbayang kalau rahmatan lil alamin ini kita berlaku rahmah kepada semua orang. Ada orang bila kita rahmatan lil alamin itu maknanya kita atau umat Islam berlaku rahmah kepada semua orang. Satu soalan fundamental yang kita kena faham ialah, bayangkan umat Islam semua pun dah berlaku rahmah kepada semua orang. Adakah rahmatan lil alamin telah tercapai? Kalau kita cuba bayangkan, ada tak mana-mana manusia di atas muka bumi ni yang mungkin belum merasakan rahmat? Dan gambaran rahmatan lil alamin tu, ada tak gambaran rahmatan lil alamin di mana-mana? Satu gambaran yang saya rasa interesting, kita boleh jumpa dalam satu hadis dalam satu hadis Nabi SAW. Bila first di awal hadis tu, ni hadis yang agak panjang, so kita ambil portion dia. Ada sahabat pernah tanya lah, faqulna ala tastansir lana ala tad'ullaha lana. So ketika para sahabat dah terseksa, dia mengadu kepada Nabi SAW kan, tak kena minta tolong dengan Allah, tak kena mohon pertolongan kepada Allah kan. Dan Nabi jawab so atas satu masa anda tak baca dia punya Arab dia, tapi anda just terus baca terjemahan dia. Sebelum kamu ni kan, ada seorang lelaki yang ditangkap dan digali lubang untuk dia, dibawa gergaji kepala dan terbelah dua, tapi itu pun tak memalingkan dari agama. So ada lagi dan dibawa sikat besi sehingga tercabut daging daripada tulang dan sebagainya. Mungkin biasa pernah dengar hadis ni. Kemudiannya di hujung hadis tu, nak dapat hujung ni, wallahi, demi Allah, la yutimmannallaha hadzal amr, sungguhnya Allah akan sempurnakan urusan ini, hatta yasirar rakib ma baina Sana'a wa Hadramaut, sehingga akan ada penunggang yang boleh bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut. Ma yakhafu illa Allah Ta'ala wa dhiba ala ghanamih, dia tak takut pada siapa-siapa kecuali Allah, of course, dan kalau ada serigala yang nak attack dia punya biri-biri lah. Walakinnakum ta'jalun, tapi kamu ni tergesa-gesa. Nah, gambaran ini agak interesting Maksudnya Allah gambarkan tugas ini, Allah akan sempurnakan hazal amr, tugas ini maknanya tugas Nabi dan para sahabat. Tugas ini, tugas khalifah, tugas syahadah apa semua tu, Allah akan sempurnakan urusan ini. Gambaran hujungnya ialah orang boleh bermusafir daripada satu jarak ke satu jarak yang jauh tanpa risaukan apa-apa kecuali takut Allah ataupun takut segala lah. Implikasinya apa? Kalau kita faham ketika Nabi dan para sahabat masih hidup, kafilah dagang ni sentiasa risau dengan perompak. So implikasi kat sini menggambarkan bahawa dah tak ada orang risau apa-apa jenayah lah, in other words. So kat situlah gambaran rahmatan lil alamin. Maksudnya manusia, atau kalau lil alamin itu bukan hanya manusia lah, binatang, manusia dan semuanya, tak risaukan dah jenayah-jenayah yang berlaku pada mereka. Okey, itu gambaran hujung. So balik pada soalan tadi, kalaupun umat Islam dah berlaku rahmah, dah buat baik kepada semua orang, adakah rahmatan lil alamin telah tercapai? Logically kita akan kata belum pasti, kerana sekiranya masih ada penjenayah yang lain di atas muka bumi ni, masih akan ada orang yang tertindas. Satu contoh yang agak dekat dengan kita, ini gambar pelarian Rohingya di Bangladesh. Kita tahu dia orang daripada Rohingya ataupun Myanmar tu. Kalau masih berlaku perkara sebegini, bolehkah kita nak claim rahmatan lil alamin? Itu satu contoh yang kita pun tahu jawapannya. Ini sekejap tunjuk jawapan gambar ni juga kan. Sekiranya rakyat North Korea contohnya masih tidak berpeluang untuk mendapat message Islam, etc., ataupun umat Islam di China
di Xinjiang, di Uyghur tu, masih nak mengamalkan Islam pun macam ada ceritanya yang kita biasa dengar. Sekiranya benda-benda sebegini masih berlaku di atas muka bumi, adakah kita boleh claim rahmatul lil alamin telah tercapai? So tu nak gambarkan rahmatul lil alamin ni satu benda yang amat besar dan satu cita-cita yang amat besar, bukan hanya dalam konteks kita dan orang lain berlaku rahmah, tetapi setiap penjenayah di atas muka bumi ni perlu ditangani. So penjenayah di Myanmar memang kita perlu buat something. Penjenayah yang sebegini contohnya kita perlu buat something. Itu menandakan, sebab tu dia akan balik kepada tugas tadi, tak cukup tugas khalifah ni, tak cukup hanya level individu, hanya level dengan masyarakat, hanya dalam negara masing-masing, tapi dia ada tanggungjawab besar dalam konteks international, kerana dan sebagaimana negara Madinah telah tertegak pun, dia melihat, okey, adakah rakyat Rom tu telah mengecapi rahmah, Parsi dan sebagainya. Kalau tak, kita ada tanggungjawab di situ. So that's the vision and that's the responsibility. Dia satu kerja yang amat besar. Dan ini kita nak cerita gambar puzzle yang besar. Sebab once kita faham benda tu, baru kita faham kenapa penting apa yang kita sedang buat sekarang dan level mana yang kita nak cuba capai. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk adik-adik kita ni. Apa yang dia kena mampu buat 20 years ahead. So benda yang besar. Now, satu soalan, balik kepada suatu soalan, bila kita kata Nabi SAW, dia, satu kita dah kata tadi, Nabi SAW sendiri yakin dia dah laksanakan tugas dia sebelum dia wafat. Dia pun dah confident dengan ayat dia sendiri. Nabi SAW sendiri yang kita sebut tadi, kita petik tadi, dia sendiri confident dan dia boleh tanya untuk declare dia dah settle ke kerja dia. Dalam konteks rahmatul lil alamin, dia jadi satu pembincangan yang menarik. Adakah Rasulullah SAW telah berjaya capai rahmatul lil alamin? Ini pun soalan yang anda suka tanya juga kepada audien. Dan kebanyakan audien bila anda tanya soalan ni, semua tak berani jawab. Yang rasa sebab on one hand, kita gambarkan gambaran rahmatul lil alamin tadi, dia belum muncul ketika Nabi SAW masih hidup ataupun hingga wafat. Kalau kita nak kata rahmatan lil jazirah Arab contohnya, mungkinlah. Tapi yalah, Islam belum sampai beyond that. So dia macam, oh, belum tercapai. Tapi kalau kita nak kata, takkan nak kata Nabi SAW gagal mencapai. So sebab tu ramai yang tak berani jawab. But on the other hand, kita yakin Nabi SAW telah berjaya laksanakan tugas dia berdasarkan declaration Allah SWT sendiri. Nabi dah laksanakan tugas dia berjaya. Tapi pada masa yang sama, Allah sebut tugasnya ataupun Nabi diutus untuk rahmatul lil alamin, which memang tak tercapai pun masa zaman Nabi tu. Malahan kalau kita nak kata pernah tercapai ke tidak, dia macam belum lah, sebab dia approaching nak capai sampai Islam 2/3 dunia tu, tetapi kemudiannya start collapsing balik. Dan dia, maknanya kiamat hanya akan berlaku setelah tercapai benda ni. Maknanya Islam akan kembali semula kepada satu dunia, dan kemudianlah baru Allah akan habiskan dunia ni kan. So dia akan tercapai. Cumanya dah hampir capai, tapi dia jatuh balik, dan sekarang tugas kita di zaman ini untuk revive, untuk naikkan balik. But how do we reconcile? Nabi kita kata tugasnya tercapai, rahmatul lil alamin tak capai pun lagi. Jawapan disingkatkan ialah Nabi hanya tamat tugas dia setelah dakwah Nabi SAW, Rasulullah SAW telah berjaya diwariskan. Telah berjaya diwariskan. Maksudnya para sahabat yang Nabi bina dah totally ready untuk bawa mission tu ke satu dunia, dan tugas Nabi telah selesai. Dan benda ni penting untuk kita relate dengan tugas kita. Adakah tugas kita selesai? Tugas kita selesai sebenarnya bila binaan kita ni dah ready to go to the world untuk mencapai apa yang sepatutnya dia capai. Dan Alhamdulillah kita boleh kata kita dah laksanakan tugas kita lah. Kalau kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka tak ready untuk buat apa yang sepatutnya mampu dibuat, then kerisauan kita ialah kita belum fully laksanakan tugas kita to the capacity yang sepatutnya kita buat. Satu ayat yang biasanya dikupas kat sini adalah ayat ini. Walaupun apa tak pasti kita ada masa tak. Okey, in short a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Surah ni agak menarik sebab kat sini laka bukan lakum. Maksudnya dia menjurus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam personally. Ketika mana ayat ni
diucapkan ataupun Allah SWT beri ayat ni kepada Nabi Muhammad SAW, biasanya akan direlate dengan perjanjian Hudaibiyah, event of Hudaibiyah. Dan kat situ timbul perbincangan macam mana berjayanya Hudaibiyah tu, sebab Hudaibiyah in itself tak menggambarkan kejayaan kan. Inilah dia tak menggambarkan kejayaan. Tetapi event ni salah satu tafsir. Okey, satu sebelum pergi itu, ayat ni adalah ayat yang bukan calang-calang, sebab sepanjang dalam Quran kalau kita baca, Fath ni kan, kat sini ada dua kali fatah kat sini. Fath atau fatah ni dalam Quran sentiasa jadi benda yang Allah sebut kedua. Contohnya iza jaa nasrullahi wal fath. Maknanya yang Allah bagi tu biasanya Allah bagi nasrullah, bantuan Allah, dan dari situlah fath tu datang. Sentiasa umumnya begitu. Aku bagi bantuan dan kamu menang, macam tu. Di sinilah satu-satu ayat yang Allah kata bukan aku bagi bantuan, aku bagi menang tu sendiri. Fatahna. Tak cukup dengan tu, Allah kata fatham mubina, kemenangan yang nyata. So ayat ni bukan calang-calang, tapi bila direlate dengan perjanjian Hudaibiyah, dia mengkonfuskan semua orang. Kat manakah kemenangan yang nyata itu? In short, kita tahu perjanjian Hudaibiyah tu berlaku bila. Kalau kita rentetan sirah, kita tahu leading up to Hudaibiyah itu, para sahabat telah melalui macam-macam. Daripada Badarnya telah kalau Mekahnya, Isra' Mi'raj pun dah menguji keimanan, nak terima ke cerita ni, biar betul. Lepas tu nak kena hijrah, tinggalkan kampung halaman, mungkin tak dapat balik dah, biar betul. Kemudian Badar, ya Allah ni kita sikit ramai apa semua kan. Uhud, Perang Khandaq kan, ataupun Perang Ahzab, di mana seluruhnya berkumpul untuk menyerang Madinah. Mereka telah teruji, dan kemudiannya satu ujian yang besar bila Nabi tiba-tiba kata dia mimpi kita akan masuk Mekah dan kita akan pergi berihram kan. Berihram ni maknanya tak bersenjata lah kan, berihram bukan siap untuk bersenjata. Itu dah menguji keimanan yang bukan calang-calang bagi para sahabat. Dia orang itu kan baru semua berkumpul nak bunuh kita kat Madinah ni kan. Tiba-tiba kau nak kata kita pergi masuk tempat dia tanpa bersenjata. Itu bukan ujian keimanan yang mudah. Sahabat, okey tak apa, kita percaya. Kemudiannya, bila nak sampai tak dapat masuk pula, itu dah menguji lagi. Nabi kata dia mimpi boleh masuk, kita pun percayalah kita ikut ni. Sampai-sampai rupanya tak boleh masuk kan. Ujian keimanan tu meningkat. Tiba-tiba hantar Uthman, tiba-tiba dikatakan telah dibunuh dan sebagainya. At the end of the day semua tu, tiba-tiba berlaku perjanjian Hudaibiyah. Nabi kata okey, kita balik. Itulah first time ever yang disebut dalam sirah para sahabat tidak immediately sami'na wa ata'na. Sebab dia dah sampai limit lah. Kita duk percayalah Nabi cakap dia punya mimpi lah apa semua ni, tu tiba-tiba tak betul pula dan sebagainya. Walaupun dia sebenarnya berlaku tahun lepas tu lah kan, Fathul Mekah tu. Tapi ketika itu para sahabat mana tahu benda yang akan berlaku akan datang. So dia keimanan telah teruji, dan tiba-tiba kita dah berkorban banyak ni. Nabi kata okay, kita balik, tak dapat masuk dan sebagainya. Memang sahabat terduduk tak dapat ikut until Nabi SAW sendiri bercukup, maknanya dia tunjuk lead by example dan sahabat ikut juga. Dan kupasan kat sini yang menarik dalam konteks, bila sahabat lulus benda itulah Allah kata ini inna fatahna laka fatham mubina. So penafsiran yang ini agak menarik bila dia kata kejayaan Nabi itu bukan perjanjian Hudaibiyah tu, is the sahabah. Para sahabat itu bila dia lulus benda tu je, itulah declaration Allah, kamu dah berjaya tarbiyah mereka kepada level yang lepas ini aku akan bagi. Sebab lepas itu je Allah bagi mudah lah, Fathul Mekah dan sebagainya sehingga Islam tersebar. Maknanya ujian pertama ialah kamu berjaya tak tarbiyah para sahabat to that level. Sebelum kejayaan dunia ni aku boleh bagi. Lepas tu satu persatu macam domino. Now, satu persoalan besar, adakah para sahabat perlu melalui semua ujian macam tadi? Kan? Satu benda kalau kita tengok dalam sirah, Nabi SAW mula dakwah dengan dakwah sir. Ketika itu ada para sahabat yang masuk Islam kan, dan mereka tidak diancam sebab orang tak sedar pun Abu Bakar dah masuk Islam, Khadijah dah masuk Islam. Ni sebelum Allah suruh dan Nabi bangkit ke Bukit Safa tu. Tapi Allah yang suruh kan, Allah yang suruh fasda' bima tu'mar ke apa.
dan Nabi terpaksa berdakwah secara terbuka. Dan dengan itu datangnya cabaran dan ujian sehingga Bilal kena seksa, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah apa semua tu syahid kan. Sehingga benda tu berlaku. So satu persoalan, kenapa Allah yang paksa benda tu berlaku? Sebab kalau Allah biar je, biarlah dakwah secara sir. Orang yang masuk Islam boleh mengamalkan Islam secara aman, secara rahsia dan aman. Okey je kan? Soleh pun dia orang tu. So kenapakah Allah push untuk event tu berlaku sehingga sahabat ni melalui macam-macam yang kita sebut tadi, macam-macam, sehingga climax je lah di Hudaybiyah tu? Kerana mereka bukan ditarbiah untuk jadi soleh semata-mata. So untuk mereka jadi soleh tak perlu sebenarnya benda-benda tu. Masuk Islam mereka dah soleh dah. Tetapi poin besar dia ialah para sahabat ni bukanlah ditarbiah untuk sekadar menjadi soleh, tapi untuk mampu bawa Islam ni ke serata alam, which is tugas khalifah secara keseluruhan tu, dia kena capai level itu. So ini satu key point yang kita nak relate dengan diri kita dan binaan kita, mutarabbi kita, anak usrah kita. Sekiranya mereka ditarbiah untuk jadi soleh semata, prosesnya tak perlu sukar, prosesnya tak perlu mencabar, prosesnya tak perlu menguji dan sebagainya. However, kalau kita membina mereka untuk boleh sebagaimana para sahabat fulfill tugas khalifah tadi, tugas syahadatul haq tadi, tugas syuhada tadi ke serata dunia, syuhada a'lan nas kan, maka tugas yang menanti tu berat. Of course tugas kita dan tugas mereka jugalah akan datang kan. Hence sebab itu prosesnya proses yang spesifik yang kita lalu. Kalau kita kata nak relate dengan sistem usrah kita, kenapa sistemnya begitu complicated dan berat dan kena commit dan apa semua tu, sebab ini kalau kita bayangkan kena ke macam ni untuk jadikan orang yang soleh, tak perlu. Untuk jadikan soleh dan muslih pun tak perlu sebenarnya, dia tak perlu susah. Tapi untuk menjadi khalifah dan sebagainya ni memang sebab tugasnya berat, dia mampu ada daya tahan yang besar, kuat, komitmen apa semua tu. Kerana itulah sistem ini didesain begitu Kerana itulah para sahabat ditarbiah sebegitu. Now, satu contoh yang kita bawa ke dekat sikit dengan kita Muhammad Al-Fatih, dan sebab namanya Al-Fatih Al-Fatih, so kita ambillah contoh itu Muhammad Al-Fatih satu figure yang famous dan kadang-kadang kita kata siapa yang bercita-cita nak jadi Fatih kan, tak tahulah di sekolah ada tak benda-benda gitu. Siapa yang bercita-cita nak jadi Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Umar Abdul Aziz ke siapa kan, tampilkan figure-figure untuk dia orang inspired dan sebagainya. Satu kisah yang famous Muhammad Al-Fatih ni ialah kerana mereka berjaya menawan Konstantinopel. Konstantinopel ni, ini Konstantinopel dua peta yang sama dalam topo yang berbeza. Usaha nak masuk ni lama dah, tapi kalau kat sini kita bayangkan ada tembok yang amat utuh sehingga serangan-serangan dari darat ni tak berjaya masuk Dan di laut ni pun ada armada yang datang, tetapi kat sini laut yang bergolak laut dalam yang bergolak, dan kat sini juga ada pertahanan yang hebat lah. So dua serangan daripada sini dan daripada air memang tak lut sekian lama. The only way ialah kat sini ni air yang tidak berombak, tidak apa, so air yang tenang. So kalau dapatlah masuk kapal kat sini, maka kejayaan itu dah nampak. However, dekat sini mereka pasang rantai across air ni sehingga kapal memang tak boleh masuk. Itulah pertahanan mereka. Dan kisah yang famous yang kita tahu ialah apa yang dia buat Muhammad Fatih. Dia punya idea untuk bawa kapal tu naik atas darat dan turun kat sini. Hence dia memajiri kat sini dan menyerang. Itulah membuka Konstantinopel. So kisah yang menarik masa anda pergi, siapa yang sempat nak pergi Istanbul boleh pergi museum apa nama dia yang mengingati Muhammad Al-Fatih itulah. So kat dinding tu dia ukir ramai-ramai tarik kapal. So kat situ satu persoalan, siapa yang tarik kapal tu? Adakah Muhammad Al-Fatih yang tarik kapal tu? Muhammad Al-Fatih actually bagi arahan kan, dia bagi arahan, dan tentera dia yang menarik kapal tu. Dekat sinilah, ni satu contoh. Tadi kita sebenarnya dalam kisah para sahabat contoh macam ni banyak tapi kita ambil dekat sikit sebab setengah orang kata macam itu sahabat kan, macam mana. Bukan zaman sahabat pun, zaman Muhammad Al-Fatih pun benda ni dah ditunjuk kejayaan orang ditarbiah tu bagaimana. Bila dikeluarkan arahan, okey, kapal-kapal kita semua tarik naik atas darat, naik atas bukit ni dan turun belah sana. Mereka buat. So suatu soalan ialah strategi tu power tak? Memang di luar kotak sungguh lah strategi yang power. Tapi soalan yang real untuk kita tanya ialah
Kalaulah Muhammad Al-Fatih yang sama, tapi di belakang dia adalah kita ataupun anak murid kita, adakah kisah ni akan berlaku? Kan? Itu satu soalan real. Sebab kita biasa gambarkan benda ni hebat Muhammad Al-Fatih, tapi dia bukan just Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bila dia bagi arahan, ratusan ribu tentera dia buat. Satu soalan untuk kita ialah, kalaulah Muhammad Al-Fatih yang sama dengan strategi yang sama, cumanya kita di belakang dia, berlaku tak benda ni? Ataupun berlakunya lain kan? Yang biasa contoh yang nak buat, kerana dia amat relate dengan ikhwah lah, basically ikhwah usrah ni adalah satu possibility ialah akan keluar ayat-ayat macam ni kan. Inilah kita punya pemimpin kita, bagi arahan tak logik kan. Kapal untuk air, siapa pula ajar kapal naik darat. Itu satu yang mempertikaikan arahan ketua. Kedua, inilah ketua kita suka bagi arahan yang menyusahkan kita. Dia bukan tahu kita susah, suka-suka sedap hati dia je suka. So itu kedua, meragui keikhlasan dan kejujuran kepimpinan kan. Maksudnya dia ni suka-suka bagi arahan nak menyusahkan kita je tahu kan. So itu biasanya berlaku. Ketiga, Muhammad Fatih panggil, jom. Mana kan? On the way tak sampai lagi dan sebagainya. Itu biasa juga. Keempat, insya-Allah kata orang datang bila free. So itu semua just nak relate dengan what's the quality untuk menjadikan perkara ini berlaku. Maksudnya level of discipline dia dah tip top, yang mana itulah juga yang ditest oleh Allah SWT dalam kisah perang Hudaybiyah itu. Once karakter level manusia, level kekentalan dia dan quality disiplin dia dah reach that level, insya-Allah kemenangan tu akan datang. Terbukti dengan Hudaybiyah, terbukti juga dengan peristiwa ini. Bila tentera dia sami'na wa ata'na, buat kan, walaupun alasan tu macam logik ke tak logik, susah, bukan main susah, kita yang bersusah pula tu dan sebagainya, tapi dia buat. So that's the reality of tentera yang diperlukan untuk kejayaan, even bila dipimpin oleh pemimpin yang hebat. Now, ni kita dah dapat gambaran lah orang apa yang kita nak bina ni kan. Kita ambil yang dekat dengan kita juga sikit lah kan. Di tanah Melayu ni, mungkin semua familiar dengan ni pantun kan, pantun ni. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba berikan. In short, mungkin dah biasa dengar orang kupas benda ni kan. In short, ini adalah pantun perjuangan kan, pantun jihad. Di mana bila mana di Melaka tu mereka dapat berita bahawa Melaka telah jatuh kan, Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. So mereka ni dari yalah, kalau dalam kita sekarang ni, mereka di Indonesia, kita di Malaysia lah. Tetapi satu ketika dulu kita ni satu umat, kita ni satu umat bernama di bawah khalifah ketika itu Uthmaniyah lah. Kita satu umat. Sekarang ni dia dah terpecah, kita dah hidup dalam nation state yang sehingga benda ni dia jadi macam orang negara seberang. Padahal sebelum tu dia tak ada isu negara seberang ke apa. Kita satu umat. Dan bila tahu je Melaka telah jatuh kan, kalau roboh kota Melaka, kalau betul lah Melaka telah jatuh, papan di Jawa hamba dirikan. Maknanya kita akan pergi, kita akan defend, kita akan pertahankan. Kalau terpaksa dengan papan-papan nak seberangi Selat Melaka ni, dengan papan lah kan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba berikan. Dan mereka kata dia orang ready untuk syahid, untuk mempertahankan Melaka, which is part of tanah Islam ketika itu. Dan memang mereka syahid lah kan. Mereka tak sampai dalam sejarah kita tak tahu benda ni sebab memang bantuan tu tak sampai. Mereka berjaya dikalahkan di Selat Melaka kan, dan syuhada ramai. Cumanya unfortunately zaman sekarang sejarah ni dah dipecahkan oleh nation state. Malaysia apa kisah dia orang dan sebagainya. So perasaan satu umat tu jadi hilang. Kalau kita tahu sejarah ni dan dibincangkan as Islam, dia akan berbeza. Kita akan rasa macam inilah izzah Islam, inilah ukhuwah Islam dan sebagainya. Maknanya bila mereka tahu kita tumbang di sini, mereka rela syahid untuk memperjuangkan, mempertahankan. So that's part of jiwa-jiwa yang kita nak bina, insya-Allah. So harapnya kita boleh bayang jenis manusia yang kita nak bina. So ini just nak gambaran sukses kita apa from the perspective of misi besar rahmatul alamin tu. Harapnya dah boleh bayang. Untuk capai ke situ, sukses dalam tarbiyah tu perlu berjaya first. Terbukti dengan Hudaybiyah, tarbiyah sahabat tu. Dan kita nak tengok dalam konteks kita. So kita kena bayang, adik-adik anak-anak ni jadi macam mana. Bila dia jadi gitu, insya-Allah kita boleh kata kita berjaya. So that's the idea. Untuk cerita panjang ni, nak define success. Dan kita akan sentuh sikit dari segi proses. So macam mana? So
just sentuh sedikit supaya ada gambaran lah kenapa kita buat satu-satu benda. Dalam proses pembinaan jundi, nak direlate dengan word jundi word jundi ni word bahasa Arab yang basically askar atau tentera yang menggambarkan semua level-level disiplin yang kita dah sebut tadi. So anda biasa guna word jundi lah. Sebab kalau kita cakap da'i, the word da'i itu menggambarkan dia berdakwah, belum menggambarkan level of disiplin dia. So word jundi ni by itself menggambarkan level disiplin. So sebab tu anda suka guna word tu, sebab dia bukan sekadar berdakwah, tapi level dakwah dia dengan disiplin yang tip top. So that's word jundi lah in essence. Nak direlate dengan sistem tarbiyah, kenapa sistem ni begini? Bila kita kata kita nak lahirkan manusia yang begitu, memang dia terpaksa melalui tahapan-tahapan tertentu. Hence sebab itu ada marhalah tarbiyah. Kalau siapa yang familiar, dalam tarbiyah ni ada marhalahnya. Kenapa? Sebab memang untuk mencapai end result begitu, dia memang bertahap, tahap-tahap baru boleh sampai ke situ. Dia tak boleh jump. Dia ada tahapan-tahapan. InsyaAllah kita akan sampai kepada level itu. Dan cerita tahapan-tahapan ataupun marhalah-marhalah tarbiyah ni, dia part of sistem tarbiyah untuk melahirkan soft. Bila kata soft ni maknanya bukan hanya individu, tapi bila kata soft, dia menggambarkan berjemaah. Dalam solat, kalau solat sendiri-sendiri, contohnya kita kata qiyam fardi, tapi kebetulan ramai-ramai qiyam fardi, tak ada orang marah. Betul kan soft, sebab dia memang dia tak ada isu berjemaah kat situ. Tapi once kita solat berjemaah, orang kata luluskan soft. So soft tu menggambarkan berjemaah, hence berdisiplin. Benda ni pula adalah subset kepada metodologi perubahan ataupun manhaj taghyir, bahasa Arabnya manhaj taghyir. Manhaj taghyir ni yang nak mencapai, dan salah satu elemen ni subset bukan hanya harapnya tak silap faham lah, ni just nak gambarkan ini subset kepada ni, subset kepada ni. Walaupun metodologi perubahan ni bukan hanya sistem tarbiyah dalam dia, ada banyak elemen lain, ada banyak subset lain, strategi ke apa benda. Tapi salah satunya adalah melahirkan orang yang boleh duduk soft. Dan dalam tu pula ada banyak elemen, salah satunya ialah marhalah tarbiyah. Now, metodologi perubahan ni senang cerita nak capai apa? Nak capai gagasan dakwah yang besar tu. Dan dalam, kalau Al-Banna, so ni ana ambil template Al-Banna lah. Gagasan dakwah dia disebut sebagai apa? Dia petik ayat Quran sebenarnya. Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. This is directly correlate dengan rahmatul lil alamin tadi. Sekiranya tak ada lagi fitnah di atas muka bumi ni. Ni fitnah bahasa yang sebenarnya, bukan fitnah bahasa Melayu. Fitnah kalau kita kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah kat situ bukan fitnah yang kita guna bahasa Melayu. Dia fitnah maksudnya tidak ada lagi, contohnya syirik, tidak ada lagi penindasan kepada umat Islam. Itu fitnah. So hatta la takuna fitnah, maksudnya Rohingya, peristiwa penilaian Rohingya tu dah tak berlaku. Dekat Uyghur tu, umat Islam boleh melaksanakan Islam dengan tanpa gangguan, tanpa tekanan. Maknanya la hatta la takuna fitnah. Tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ni. Wa yakuna din kulluhu lillah, dan semua orang boleh din dengan din Allah. So itu gambaran hujung. Metodologi perubahan pula, kalau dalam Al-Banna dia rangkakan maratib amal. Maratib amal. So daripada islah nafsihi yang individu muslim tu sampailah kepada ustaziyatul alam. Ustaziyatul alam tu ialah final responsibility. Kita sepatutnya jadi ustaz, jadi guru kepada sekalian alam. So dia orang tak kerti, jom kita ajar. So itulah ustaziyatul alam. Maksudnya ustaziyatul alam itu adalah kerja sehingga sekiranya semua satu alam belajar daripada kita, insya-Allah akan hilanglah fitnah-fitnah di atas muka bumi ni. Itu gambarannya. Dan kemudiannya sistem tarbiyah ni untuk bina jundi-jundi bersama dalam satu soft. Dan dalam marhalah tarbiyah ni, antara core benda yang dibina adalah satu disiplin, amal jama'i dan kualiti karakter. Siapa yang biasa dengar dengan 10 muasafat ataupun 10 sifat, dia yang elemen yang ketiga ni lah. Kualiti karakter tu ada 10 yang dilistkan, disenaraikan. Tapi selain daripada 10 kualiti tu, ada dua benda yang besar juga di atas ni. Sebab setengah orang dia punya yang 10 sifat tu, tapi dia tak nampak gambaran besar ni, sebab tu dia terlupa yang dua ini. Hence dia still boleh jadi muslim yang amat baik, tapi masih tak boleh disusun dalam saf untuk membuat kerja-kerja besar. So kita kena tahu, kenapa aspek-aspek itu penting. Sebab in the end kita nak dimampu bersama sebagai jundi dalam satu saf untuk menjalankan maratib amal hingga akhirnya tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ni, insya-Allah. Nah, bila kita faham sistem begini, di hujung nanti
Ni kita sebagai individu, dan kita harap juga kepada adik-adik, anak-anak kita sebagai individu, mereka ada tugas yang serentak yang berlaku, kapasiti yang berlaku. Satu, kapasiti sebagai ahli tarbiyah. So macam dalam sistem usrah dan sebagainya, kita ataupun adik-adik ni, dia ada kapasiti ini. Objektif dia apa? Kita akan terus dibina hingga jadi jundi. Prosesnya memanglah kena komit dengan wasilah yang macam-macam. Hasilnya ialah insya-Allah kita akan jadi jundi sepanjang hayat kita, insya-Allah. Itu kapasiti yang pertama. Kapasiti yang kedua, kita membina jundi. So biasanya kita sebagai murabbi, ini kapasiti yang kita mainkan. Objektif dia apa? Bertambahnya jundi-jundi. Bila kita bina, bertambahnya jundi. Prosesnya macam-macam lah, daripada dakwah fardiyah ke, taklim ke, etc., sampai dia dibina hingga akhir. Hasilnya binaan jundi itu akan bertambah dan mereka akan jadi jundi sepanjang hayat, insya-Allah. Kapasiti yang ketiga adalah kapasiti dalam medan amal. So ini kalau kita perasan, dakwah ni medan amalnya cukup banyak, dan of course specifically untuk antum hari ini, medan amal di sekolah. Sekolah itu satu medan amal yang spesifik. IPT pun satu medan amal yang quite interesting, dan kita ada banyak medan lain. So setiap orang perlu boleh identify aku di medan apa dan kenapa aku buat ini untuk menjayakan di medan ini. So sekolah ni sebenarnya satu medan yang amat crucial. Sekiranya medan itu berjaya, kesan dia amat besar sebenarnya. So kapasiti dalam medan amal. Dan keempat, kapasiti dalam bina penggerak dakwah. Ni in short, siapa yang familiar dengan work Rabtul Am dan sebagainya, di mana kita nak mengajak manusia-manusia yang tak mampu dibina sebagai jundi, dia still boleh dibina sebagai pendakwah ataupun pekerja sosial dan sebagainya lah. So kita membina penggerak-penggerak tanpa dia perlu diikat dan dibebankan dengan sistem tarbiyah. Sebab sistem tarbiyah ni berat. Ahli tarbiyah ni berat sebab dia nak jadi jundi. Tapi bagi orang yang memang tak ada kapasiti itu, kita still kena ajak dia bersama-sama dalam dakwah. So dalam word biasa, kalau siapa yang biasa dengar Rabtul Am tu, itu cerita dia. Now, ideally kalau mampu, sepatutnya kita ada 4-4 ni lah. Maksudnya kalau anda sendiri, anda boleh identify, oh aku dalam usrah ni, okey, itu kapasiti ahli tarbiyah. Aku juga sedang bawa usrah ni, itu untuk bina jundi, insya-Allah. Aku di medan mana? Kalau anda sendiri di UIA dan juga di Gombak, oh ni medan dia, sebab tu kita nak cuba capai gagasan yang tertentu. Kalau para guru di sekolah mungkin ada, yang mungkin di sekolah pun ada, di kawasan pun ada. Dan kemudian pada yang sama, kita nak bina penggerak-penggerak dakwah yang di luar sistem. Okey, ideally dapat 4-4 lah. Kalau dapat 3 yang teratas pun, at least insya-Allah banyak ada sumbangan tu. Satu lagi yang nak sebut sepentas lalu, dalam spesifik dalam yang atas ni, dalam kapasiti ahli tarbiyah ni, anda suka sebut benda ni just untuk mengelakkan silap faham. Sebab ramai orang dia terlupa bila kita cakap dalam tarbiyah ni nak jadi apa, nak jadi jundi. Bila dia buat wasilah, dia bila buat program, dia terfokus hanya kepada satu, which is bahan ni fungsi dia untuk menyatukan kefahaman. Tetapi wasilah tarbiyah sebenarnya ada lagi 2 elemen. Satu, melatih disiplin, dan juga satu, melahirkan muayyasyah, supaya bila kita ta'aruf, tafahum, takaful, dia akan berlaku. Mana mungkin berlaku takaful sampai bila seorang tu sentiasa sedar bila sahabat dia memerlukan bantuan dan dia bantu dan sebagainya, kalau ta'aruf, tafahum tu tidak berlaku. Dalam mana-mana wasilah kita, wasilah tarbiyah yang kita lalui dan sepatutnya kita buat kepada adik-adik ni, dia ada 3 elemen ni sebenarnya. Dia bukan hanya isu dia pernah dengar apa, cover apa, tapi isu melatih disiplin. Satu example mudah ialah bila kita cakap benchmark tadi, nak melahirkan orang yang disiplinnya begitu, mana mungkin kita boleh cakap pasal disiplin itu kalau nak disiplin datang bertemu pada hari yang kita telah tetapkan bersama setiap minggu, tu pun dia susah. Itu latihan awal yang paling kecil sebelum kita boleh bayangkan disiplin yang lebih besar. So, dan dia bertahap lah. Ada wasilah yang menguji lebih, setiap bulan ada daurah, ada katibah ke contohnya, setiap tahun ada mukhayyam. So all of those disiplin build up kepada level awal kita untuk terlatih disiplin sebelum kita nak boleh cerita pasal disiplin yang lebih besar. Hence the system begitu. Alright, now dalam masa yang berbaki ni kita akan shift kepada baru nak sampai. So sebab anda rasa gambaran besar tu penting untuk cerita puzzle keseluruhan, so baru kita boleh cerita puzzle ini bagaimana. So hari ini kita berbincang tentang kita di sekolah, specifically sekolah inilah yang dah faham. So kita dah boleh bayang tak kat mana puzzle kita ni dalam puzzle keseluruhan? Maknanya first dah terbayang ke puzzle keseluruhan tu kita nak bina apa sebenarnya, gagasan sebesar itu apa, dan membina individu macam mana yang kita nak bina.
Dan kita ni puzzle kat mana? So tu soalan dia lah, kita ni puzzle kat mana? Sebab the whole of the process bukan berlaku di sekolah. Tak mungkin kita boleh bayangkan habis sekolah dah capai level itu. Itu tidak munasabah. Satu faktor kematangan umur dan sebagainya. Lelaki apatah lagi, lelaki bila nak turun ke sekolah, bila jumpa form 5 pun kita tengok kematangan yang ada tu pun amat mustahil lah nak harapkan majoriti itu boleh capai certain marhalah, sebab memang bukan masanya pada pandangan Now, so kita kena faham fasa perkembangan ni berterusan. Fasa perkembangan ni berterusan, walaupun kita nampak end goal dia apa, tapi dia satu fasa yang berterusan, dan kita kena faham kat mana fasa tu berlaku dan kita di mana. Kita di mana. So secara umum kalau kita kata fasa yang dilalui oleh adik-adik ni, ataupun kita, ataupun siapa lah, template umum sekarang, orang akan bersekolah, kalau mungkin di sekolah kita, kemudian ni universiti lah, UIA kan, dia akan masuk fasa universiti, dan kemudian dia akan jadi anggota masyarakat dalam medan yang besar. Okay, so tu kita pecahkan kepada 3 fasa besar lah, tanpa menyebut yang sebelum tu macam tadika semua tu, mungkin perbincangan dia tak sekompleks yang ini. Sebab itu ialah itu more kepada ibu bapa apa semua. Tapi kalau dalam konteks medan, kita akan nampak 3 medan besar, satu medan sekolah, satu medan APT dan satu medan beyond that. Bila kita cakap pasal medan masyarakat, maknanya dia dah grad dan dia masuk masyarakat dan dia bekerja, tak kisahlah, mungkin kat sini ada yang kerja sebagai guru, ada sebagai pensyarah di universiti, ada yang bekerja di syarikat-syarikat dan sebagainya, kerja kerajaan or whatever. Sepatutnya by this level, ahli tarbiyah ni dah makin boleh, dan ideally hujungnya ialah dia dah boleh dan sedia untuk disusun, diposisikan untuk medan dakwah yang memerlukan dia kan. Maksudnya dakwah menggambarkan kita perlu macam ni, dan dia willing, dia ready untuk diposisikan, dan dia boleh beraksi dalam medan-medan yang begitu. So maksudnya dan kita boleh bayangkan medan tu makin mencabar dan makin mencabar. So sebagai individu, dia dah sepatutnya dah ada capacity, quality, kemampuan, disiplin, etc., komitmen yang mampu untuk buat begitu. Ataupun in other words, kalau guna bahasa yang tadi, dia dah jadi jundi yang boleh disusun untuk jayakan apa-apa medan dakwah. Walaupun jalannya panjang, walaupun mencabar, walaupun kurang bantuan, dia dah ready untuk hadapi semua benda tu. Ideally di situ. Now, bila kita pergi kepada fasa sebelum itu di IPT. Di IPT pun kena faham, puzzle dia apa dan akan bersambung lepas tu apa. So kejayaan, kalau anak di IPT, macam mana nak define kejayaan kami mentarbiyah di IPT? Kejayaannya akan tergambar sekiranya bila dia grad nanti, dan dia akan bersambung di kawasan masing-masing ke di negeri ke apa semua, dia dah ready untuk function dan beraksi dan menyumbang dan committed dalam apa-apa kerja yang menanti di situ. So soalan-soalan yang kita faham kat sini, kalau ni dalam level IPT, anak di IPT anak kena faham begini. Adakah anak berjaya sekiranya anak buat dia tu macam di IPT nampak kencang semacam, hebat dia bercakap kencang sebenarnya, macam-macam dia buat, tapi bila dia grad je habis, tak ada dah, dia tak mampu untuk still committed masa dah berkerjaya, dia tak mampu untuk terus menyumbang dalam keadaan dah berkeluarga, berkerjaya dan sebagainya. Have I succeeded? Itukah gambaran kejayaan? Adakah kita kata, tapi at least masa kat IPT tu kencang, hebat dia tu kan, which is 4 tahun saja, lepas tu puluhan tahun lepas tu tak ada apa-apa sumbangan. Adakah itu berjaya? So that's the question yang setiap murabbi di IPT dah kena faham dari awal. Kita nak jadikan dia apa sebenarnya? Kita bukan nak push dia, perah dia sampai nampak dia buat macam-macam untuk kita di IPT contohnya, tapi dalam keadaan yang dia tak sustainable. Lepas grad dia kata cukuplah aku nak bersara dari semua ini. Contohnya, that's the worst case scenario. Ataupun adakah satu kejayaan kalau Ana berjaya memaksakan level kepada dia? Contohnya sebelum dia grad push cover bahan ni apa pun, okey, kita naikkan dia 03 contoh. Siapa yang familiar dengan nombor-nombor ni, sedangkan dalam jiwa dia tak nak pun function sebagai nombor tu, sedangkan dia tak ada cita-cita pun lepas grad ni aku nak function sebagai itu, dan kita kata alhamdulillah KPI yang dah tercapai,
UIA berjaya melahirkan 20 orang 03, walaupun semua lepas tu, lepas grad tak nak menyumbang apa-apa, rasa dah burn out dan sebagainya. Is that success? Just kerana kita boleh tunjuk nombor, okay, kita berjaya melahirkan nombor ini sejumlah ini. Itu dia IPT Dan sedangkan jiwa dia tak nak pun benda tu, tak ready pun, ataupun tak mahu pun, ataupun tak faham apa benda semua ni. So persoalan yang sama sebenarnya akan sama juga dengan ayat sekolah nanti bila kita faham puzzle kita di mana. So we have to understand the success is when bila the grad, jiwa dia memang di level itu, kemahuan di situ, passion dia di situ, readiness di situ, kesediaan dia di situ, visionnya dekat situ, dan dia memang nak buat benda tu. That is the success yang we nak dalam menggambarkan sukses ataupun kejayaan tarbiyah di IPT. So kalau IPT tu kencang di IPT tapi semua yang lepasan tu tak ready pun untuk bersama masyarakat dan sebagainya, dia hanya mampu untuk buat kerja dalam dunia ideal IPT, sebab IPT ni agak ideal lah berbanding ada bebanan keluarga nanti, bebanan kerja, kan. Right. So dan similarly bila kita pergi kepada sekolah, kita kena faham persoalan yang sama kan. Adakah bila kita kejayaan, apakah definisi kejayaan kita bila kita mendidik adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah, dan kita kena faham puzzle seterusnya apa So from siapa yang duduk IPT, dia akan faham benda ni. The best case scenario ialah bila adik-adik yang datang dari sekolah, tak kisah sekolah Muslih atau tidak, tapi dia amat ready untuk dibentuk dan dibina dalam sistem tarbiyah di IPT. That's the best case scenario, sebab dia akan terus seamlessly masuk kepada sistem tarbiyah dan dia akan terus dibina. Dan our success is when kalau dia berjaya dibina terus sampai dia siap untuk bekerja dalam realiti masyarakat. Dia akan jadi cabaran sekiranya, paling mencabar ialah sekiranya declarationnya tak match reality. Contohnya ada orang sampaikan nama dia, oh dia ni nombor ni level dia kan, ataupun apa-apalah, dah cover semua benda ni, kata oh menarik ni, tapi dia sampai jiwanya tiada kan. Worst case scenario yang biasa kita sampai ialah dia dah penat dia penat dengan tarbiyah, dia rasa terkongkong, dia rasa dipaksa, dia rasa kenapa semua benda ni kan. So all of those anda just cerita kat sini untuk kita okay, untuk kita define apakah what is success to us So sama soalan kalau kita cakap macam ni, adakah kita berjaya kalau kita dapat kerah adik-adik ni untuk buat macam-macam di sekolah apa semua tu, tapi dalam keadaan dia dah tak nak buat benda yang sama masa dia masuk IPT, or kita dapat push certain level marhalah ke apa nombor kepada dia, kita kata oh dia habis sekolah dengan nombor ni, dalam keadaan jiwanya tiada di situ dan sebagainya. Is that success? Hopefully kita akan clear itu bukan So having said all of this, harapnya kita boleh faham apakah kedudukan puzzle tarbiyah sekolah dalam gambaran yang lebih besar. So sekolah ni satu transit dan kemudian akan bersambung kepada IPT, which is another transit sebelum masuk kepada medan yang besar. So dua medan ni sebenarnya, medan sekolah dengan medan IPT, dia agak interesting sebab dia transit yang kritikal. Dalam konteks kejayaan kita akan terkait dengan sejauh mana dia mampu transition ke transit yang seterusnya. Kalau sekolah stay ke transit seterusnya lah IPT. Kalau IPT masuk ke medan sebenar seterus tu, sejauh mana dia ready untuk pergi kepada next phase kan. Kalau kita nampak di depan mata kita, alhamdulillah sejuk mata kan, tapi kita rupanya tak ready kan dia untuk boleh sustain di alam seterusnya. Dan dia hanya kisah, nanti kemudian kita hanya akan jadi kisah lah, oh dia kat sekolah dulu baik kan, apa jadi. Kita tak nak begitu kan. Kita nak bila kita nampak, oh alhamdulillah dia dah jundi yang bermula di sekolah dulu. So sebab tu kritikal kita faham transition kepada fasa yang seterusnya tu amat kritikal Dan macam mana kita nak readykan dia, kemahuan dia, keupayaan dia dan sebagainya. So antara soalan kalau nak tanya ke sini adakah soalan ni soalan untuk menyedarkan diri masing-masing Kalau Ana, biasa soalan ni memang Ana kena tanyalah untuk Diana dan sahabat-sahabat di IPT yang lain yang buat kerja yang sama. Di sekolah pun Ana rasa sama. Adakah kita ni berjaya kalau kita paksa dia komit di tempat kita, di sekolah lah, di IPT, adakah kita itu berjaya? Contohnya kita kongkong dia, paksa dia komit dan kita nampak wah komit setiap minggu datang, setiap minggu buat kerja, adakah itu berjaya? Kalau rupanya dia atas dasar pressure ataupun paksaan pada jiwa dia. Adakah kita berjaya kalau kita berjaya cover semua silibus? Kalau kat IPT lah, kat sekolah-sekolah, oh dia dah cover semua silibus, adakah itu berjaya? Dan apakah elemen sebenarnya yang penting untuk kita perhatikan kalau kita kata nak berjaya?
So kemahuan dia untuk still bersama dengan sistem yang membina diri dia di fasa yang seterusnya. Kalau di sekolah, di IPT lah. Kalau di IPT, di kawasan nanti. Dan kemudiannya cita-cita, passion, ambition, inspiration ke apa untuk melaksanakan tugas khalifah, terinspirasi untuk jadi seorang yang committed melaksanakan tugas-tugas ini dan sebagainya. Itu semua benda yang kritikal. Dan penting untuk kita faham benda-benda ni sebab dia akan relate dengan persoalan kita yang kita nak bincang lah, which is dalam bahasa 5 minit lagi anda just pergi sekali lalu. Sebab kalau kita faham semua yang tadi tu, hopefully kita boleh fikir, so kita kena jadi begini bagaimana sebagai murabbi untuk hasilkan semua hasil-hasil tadi. Nombor 1, ni semua quote-quote yang anda google lah. Greatness is inspiring others to be their best. Untuk berjaya, anda rasa satu benda yang without a doubt penting untuk adik-adik anda, anak-anak ni, ataupun kita sebenarnya kita boleh faham benda ni. So dia samalah untuk adik-adik dan anak-anak ni, ialah jiwa dia bagaimana, sejauh mana jiwa dia terinspirasi untuk jadi someone di masa akan datang. Bahasa short dia begitu. Maknanya, dan inspirasi ni biasanya bila dia dapat tu bukan dengan benda-benda fakta dan baku kan, tapi dia melihat orang dan dia terinspirasi. Dan maksudnya, so sifat kita apa? So macam mana kita nak jadi orang yang sifat kita menginspirasi, right? So itu satu benda yang kita kena fikirkan. Teorinya mudah. Kita sepatutnya menjadi orang yang juga bercita-cita itu. Jiwa kita macam sehingga melimpah ruah, sehingga membasahi orang sekeliling dan mereka terinspirasi. So kalau kita boleh bayangkan orang yang membuatkan kita terinspirasi, wah, kita dudukkan dia, sembang dengan dia macam, oh aku pun nak juga. So that's basically it lah. So macam mana kita nak become that person, sehingga bila kita sembang adik-adik kita, anak-anak kita ni, dia pun, anak pun nak jadi macam maklimah lah, ataupun ustaz lah. Nanti kan anak pun nak membangunkan apa-apalah, whatever that we inspire. So that is, benda ni takkan mungkin. Sebab kalau kita kata, bolehkah kita berpura-pura benda macam ni kan? Oh, aku sebenarnya pandana lah, based on personal experience. Dan kalau tanya orang lain pun sama. Kalau seorang tu takat berlakon, contohnya anda jumpa murabbi ke ustaz ke siapa, kalau dia sekat berlakon, biasanya kita boleh hidu kepura-puraan dia. Kalau dia sekat hafal, oh inilah vision kita, dia hafal dan muntahkan je, paling baik pun dia akan menghasilkan parrot juga. Kita pun jadi parroting lah. Oh, kita nak capai Ustazatul Alam, kita nak capai Rahmatul Alamin, but it's just lip service. Dia just parroting. Yang paling buruk yang pernah lalui ialah kalau murabbi tu sendiri melahirkan perasaan yang opposite. Contohnya dalam usrah, kita cover benda bla bla bla. Lepas tu sembang lepas tu kan, Ustaz, sebenarnya Ustaz buat semua ni kenapa? Itulah, kalau taklah kerana sekolah paksa, anak tak buat dengan antum, tak bazirkan masa. Contoh ayat yang begitu. So ada orang yang pernah mengalami benda tu dalam sekolah, dalam kelas, dalam IPT ke apa, dalam usrah official. Oh, ayatnya macam tu. Wah, bila sembang kat luar, rupanya dia sebenarnya tak ada jiwanya kat situ. Malah lagi teruk, dia sendiri rasa tidak redha dengan buat benda tu kan. So anak sebenarnya malas, tapi kalau terpaksa, kalau tak, so ayat yang begitu sebenarnya amat membunuh lah inspirasi adik-adik. So dia jadi bermula, kita sebenarnya nak apa. So once kita nak benda tu sungguh-sungguh, biasanya dia akan melimpah. So that's essentially it lah. Kalau anekdot punya story, anak sendiri di zaman sekolah banyak terinspirasi dengan muallim-muallim dulu. Mostly masa sembang lepas habis sekolah. Alhamdulillah masa zaman tu banyak muallim yang macam tu, dia melepak dekat pondok-pondok apa semua, dan murid-murid suka berkerumun kan, tanya kisah, tanya dulu belajar, dan kat situ kita terinspirasi macam, oh, sebab benda tu real. Dia bukan scripted, dia bukan modul, dia bukan syllabus, dia. So bila muallim jadi macam tu kan, dia kata muallim sebenarnya memang harapkan antum ni, muallim tak kisah penat ni kan, kalau antum semua jadi macam ni, muallim syukur. Contohnya ayat yang macam tu, masa anda dengar tu macam, oh aku pun nak jadi. So dia memberi inspirasi. So we have to be that person. Second, greatness start with a clear vision of the future. So kita kena dah boleh membayangkan, insyaAllah anak nak tengok antum ni nanti lepas masuk IPT jam macam ni, dan lepas grad nanti antum boleh buat kerja lebih daripada anak. Apa-apa lah, kita kena jelas sehingga kalau ditanya kita boleh kata apa harapan kita. Now, anak cuba nak kontrakan dua benda. Setengah kita nak macam ni, patut soalan adakah kita nak dia commit
join usrah ataupun kita nak dia nak commit join usrah. So kadang-kadang kita lupa the distinction. Adakah kita nak dia commit ataupun kita nak dia nak commit? Sebab bila dia nak commit dan kemudian dia commit kerana dia nak, dia amat berbeza dengan satu benda yang dia nampak commit tapi rupanya kerana kita buat satu benda yang dia terpaksa commit walaupun jiwanya tiada. Dan Ana tak pasti sebab anak-anak memang di IPT, dunia yang amat berbeza dengan sekolah. So Ana sendiri pun tak boleh nak kata Ana tahu apa yang terbaik di sekolah, sebab Ana membayangkan dekat sekolah, especially kalau sistemnya within sistem yang sama, susah untuk kita detect. Ana boleh faham cabarannya. Ana pernah turun ke sekolah Hira dulu. Bila Ana sama Ana sendiri pun tak tahu kalau Ana ada dalam posisi guru, Ana nak buat macam mana. Sebab di IPT kita boleh nampak sebab dia free untuk datang tak datang. Dia free untuk pilih nak ke tak. So bila dia nak dengan dia tak nak tu kita boleh detect. Tapi Ana rasa kalau di dalam sistem, sebab kat universiti pun Ana ada bawa usrah wajib usrah wajib. Dia terpaksa join sebab credit hour dan dia catat kehadiran. So di situ Ana tak boleh nak kata jap dia nak ke tak susah. Dia boleh berpura-pura dan Ana tak dapat detect. Sebab tu dia ada cabaran yang interesting lah. Dia dalam sistem yang kebebasan tu tiada pada dia. Dia tak bebas untuk tak datang, dia tak bebas, so kita susah nak kata dia nak ke. So that's where memang kita kena sembang dan sebagainya, dan kita kena clear what do we want. Kita nak dia nak bukan kita nak dia terpaksa dan nampak depan kita macam okey. Dan ketiga di hujung, dah 11 minggu Ana kena habiskan dah ni. Satu ialah kenapa kita buat semua benda ni, sebab kita care, dan kita nak juga dia care. Dan kita nak dia pun berkongsi caring tu dengan semua orang sebab bukan, maknanya kita bukan buat benda ni sebab kita rasa kita bagus daripada orang lain. Bukan kita buat benda ni sebab kita tahu, kita rasa kita lebih berilmu daripada orang lain, tapi sebab kita care sebenarnya. Dan inilah kalau kita tengok sirah inilah yang dah ada dalam jiwa Nabi SAW sebelum wahyu pertama. Ini dah ada dalam jiwa Nabi sebelum wahyu pertama sebab tu dia dah care pasal umat. Hence, wahyu tu jadi jawapan yang dinanti-nantikan, bukan burden yang tidak diundang. Itu kritikal. Dalam fasa sekolah ni, Ana tak, pandangan Ana ni pandangan Ana yang bukan impose apa-apa, dia just share pandangan. Of course antum lebih tahu, antum boleh bincang. Ana tak rasa, contoh kalau siapa yang family dengan marahlah ni, Ana susah nak bayangkan 02 tu valid untuk majority of that sekolah even to the end. Biasanya sebab especially untuk lelaki, sebab kematangan dia susah kita nak bawa ke situ. Yang penting untuk kita ni ialah membina jiwa dia sehingga dia care kepada orang dan dia nak dakwah kepada orang. Hence apa yang akan datang nanti dia akan jadi macam wahyu kepada Nabi SAW. Dia macam inilah jawapannya kan, sebab dia care pada umat. Kita dakwah dia macam ni, kita tarbiyah dia macam ni, kita DF dia ke apa, dia jadi jawapan yang diimpikan macam sebab dia care. Dia akan berbeza kalau dia tak kisah orang, dia komit ni sebab silibus je, dan dia tak ada care tu, dan benda-benda yang akan dibagi dalam silibus tarbiyah ni dia akan jadi burden yang tak diundang. Kau kenalah bawa usrah, kena pula dah burden. So dia jadi benda yang memang dia akan menyampah. So how to trigger care tu yang jadi, sebab tu akidah apa semua tu jadi benda yang amat penting di fasa awal, sehingga dia menjadi orang yang macam willing to bersusah sebab dia care pasal orang. Hence kita boleh sedap bila kita nak ke arah jundi tu, dia sesuai, insyaAllah dia sesuai. Anda tutup dengan ini sebab kalam terakhir dah terlajak 2 minit, tapi nak cuba 1 minit atau 2 ni, maaf. So antara ayat yang amat menginspirasi Ana lah dalam semua perbincangan ini sejak dulu once Ana faham surah ini, yang menyebabkan kita akan jadi willing untuk istiqamah. Satu, untuk berkorban untuk adik-adik ni, surah ni. Ana just highlight ayat last A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syani'aka huwal abtar. Now, background surah ni, bila ada word abtar ni, bila ada orang musyrik kata kepada Nabi Muhammad SAW, batara Muhammad telah terputus. Kenapa? Sebab tidak ada legasi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab anak lelaki dia meninggal. Anak yang tinggal semua anak perempuan. So apa yang akan jadi ialah semua anak perempuannya bila berkahwin pun, cucu Nabi SAW akan bin, contohnya bin Ali kan, atau bin ayah Ali lah, bukan bin Muhammad kan. So maksudnya tidak ada wujud manusia yang bin Muhammad SAW, tidak ada.
So sebab anak lelaki dia meninggal, anak perempuan dia tinggal. So dalam konteks mereka dia kata Muhammad telah putus-putus, legasinya tak ada. Sekarang pun bila kita kata keturunan Nabi Muhammad SAW, bukan tak, dia punya bin takkan sampai bin Muhammad sebab tak wujud. Dia bin cucu Nabi dan menantu, line dia pergi ke menantu punya ni kan. Tapi Allah kata kat sini, inna syani'aka huwal abtar. So ayat ni in short Allah kata dia orang yang terputus. Ayat tu imply kamu tidak terputus, dia orang yang terputus. Kamu tidak terputus, ayat tu imply, sebab ayat dia bukan kamu pun terputus, tapi bukan dia orang pun terputus, tapi dia orang lah yang terputus, maksudnya bukan kamu. So satu perbincangan ialah macam mana Allah boleh declare Nabi tak terputus legasinya, sedangkan memang betul tidak ada bin Muhammad. Tapi kita faham legasinya ialah daripada manusia yang dicetak, yang dibina, yang ditarbiah hingga membawa legasi Nabi Muhammad SAW sehingga sekarang. Harapnya kita juga ada cita-cita ini. Maknanya aku tak nak terputus, sebab Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak terputus legasi mereka. 1400, 1500 onward insya-Allah tidak akan terputus. Adakah kita ada cita-cita yang sama kan, regardless of kita ada anak kandung atau tidak, both anak kandung dan yang anak murid ke, kita nak jadi part of our legacy. So dekat situlah perbincangan dia ialah legasi yang tidak terputus ialah bila mana kita mampu mewariskan kepada mereka dan mereka terus mewariskan. Kalau kita wariskan kepada mereka dan kemudian dia mati di situ, mereka tidak berjaya mewariskan kepada orang lain, maknanya kita tak bina mereka sehingga mampu bina orang lain, na'udzubillah, dia akan terputus. So itu satu mindset lah. Bila kita melihat adik-adik yang kita tarbiyah, aku nak boleh bina dia sampai insya-Allah tak terputus. Maknanya lepas ni tak jumpa dah pun, contohnya dia masuk IPT, dia bekerja, kita dah ready kan dia untuk dia terus berkembang dan dia boleh bina orang lain insya-Allah. So itu satu cita-cita yang anak harap, sebab kalau dalam posisi cikgu apatah lagi, sebab murid akan setiap tahun sejumlah murid yang melalui, kalau lagi banyak orang yang kita berjaya cipta atau pembina sebegitu, insya-Allah pahalanya bukan calang-calang lah, insya-Allah. So peluang itu ada. Of course kerjanya mencabarlah beyond, sebab dia akan kerjanya beyond tugas hakiki guru kalau kita nak kata, sebab dia tugas khalifah atau apa ni kan. Tetapi ganjarannya insya-Allah amat hebat menantilah. Wallahu alam. Ana mohon banyak maaf kerana dah 6 minit terlajak daripada waktu yang ditetapkan. So ana kembalikanlah kepada akhir taufik insya-Allah.